orang Islam, orang Eropah ni tak akan mampu untuk tawan orang Islam, tak akan mampu untuk tawan Timur kan. So kita tahu je kan, pada waktu zaman Khalifah nak bangun, maksudnya zaman Khilafah Islam nak bangun dalam peta tu kan, so orang Eropah ni pada waktu macam ni, macam ni, dia macam sangat kontradik lah dengan orang Islam kan. So dia orang ni zaman kegelapan kan, kalau berak pun lempar kot tingkap. Kalau korang baca lah, bolehlah baca kan. Kita tak adalah bangga sangat dengan orang Eropah yang, kalau zaman dulu kita bayang macam orang Eropah zaman dulu pakai gaun besar gaun besar, lepas tu macam payung tu kan. Tapi sebenarnya dia orang ni hidup tahu apa je kan. Kahwin mak dengan anak kan, ayah dengan anak kan, semua dia tu. So dahsyat lah sebenarnya kan apa yang berlaku pada zaman tu kan. So dia cakap kan, bila dah dia orang dah nak naik sikit kan zaman nak naiknya kebangkitan Eropah tu, dia orang dah dapat formula kan untuk macam mana nak jatuhkan Islam adalah dengan jauhkan Islam daripada Al-Quran sendiri kan. So next. Ini adalah kesan kepada GF sendiri kan. Kesannya adalah pada tahun 1924 tanggal 3 Mac jatuhnya khalifah kita kan, Khilafah Islami, Khilafah Uthmaniyah kan. Pada waktu tu macam dah berakhirnya sistem yang kita gunakan selama beberapa tahun kan, yang kita ni semua orang dikongkong oleh satu khilafah saja. Bukanlah kita ni dipisah-pisahkan oleh peta ataupun kita punya negara kan, petak-petak negara, tapi kita hanya berada dalam satu sistem. Tapi selepas tanggal 33 1924 kita dipisahkan kan. So dahsyat lah kan dia punya GL. Sebab apa? Dalam pemerintahan sendiri, dalam struktur pemerintahan dekat khilafah pun dah ada kan. Even dalam family sultan pun dah ada orang yang kena GF kan. Sampai kan sanggup kan kenakan abang sendiri, kenakan anak dara sendiri kan. Macam tu sekali untuk berbuat harta kan. Itu adalah efek kepada GF kan. So kita ni apatah lagi kan, kita orang yang biasanya pun apatah lagi macam mana kita nak tahu GF ni macam mana kita nak jauhi daripada GF kan. So next. Ngajak aspek baru. Okay, so ni lagi kan efek GF. So budak kena rogol kan, kena liwat. Lepas tu saya dah masuk. So paling dahsyat kat sini tu adalah ni yang kes liwat 9 pelajar pengetua pusat tahfiz ditahan kan. So dahsyat lah. Kalau kita tengok sekarang kan, dia punya kan GF cakap dia kan, formula kita adalah nak jauhkan manusia ni daripada, nak jauhkan Islam ni daripada Al-Quran. Tapi macam dekat dah dengan Quran, tapi still lagi buat benda tu, faham? So nak cakapnya orang tahfiz pun boleh buat benda yang macam tu kan. Tak terkecuali orang usrah. Saya tak keluar lagi. Macam kan ada baca tak berita sebelum beberapa hari lepas yang nak cakap yang kena bunuh oleh rakan sekerja tapi dia ikram. So kalau korang tahu pasal ikram tu, tahulah macam mana kan. So nak cakap ni orang baik-baik pun akan terefek je dengan GF ni. Even kita tak buat tapi kita akan jadi efek sebab orang lain buat. Sebab tu negara kita tak aman, PT-PT yang kena bayar lagi kan. So sebab tu kita kena tahu kan perkembangan semasa. Akak bukanlah ahli politik ke apa, tapi kita ni sebagai seorang pelajar yang kita kena tahulah. Lagi-lagi lah kita sebagai seorang individu Muslim kan. Kita nak tegakkan UA kan. So mesti dah daripada core kita kena tahu sendiri kan. Macam tu lah. So dahsyat lah bila kita belajar, kita tahu kan berita yang pusat tahfiz ni boleh terjadinya kes liwat-liwat ni kan. So nak cakap ni kita yang macam Islam biasa-biasa ni kan, macam kalau kita kan tipikal budak kan, student ke apa, ke manusia ke netizen ke apa kan, cakap aku ni nak jadi Islam biasa-biasa, cukuplah solat je, cukuplah pakai tudung je, cukuplah bayar zakat je, cukuplah puasa je kan. So aku ni tak naklah jadi baik sangat kan. So kita ni so Islam ni nak bergantung sangat. Maksudnya macam mana Islam ni nak still dengan Islam tu kalau orang agama pun dah macam ni kan. So nak cakap ni tak cukup pun kita ni bergantung pada orang lain. So yang kita kena buat tu adalah diri kita sendiri yang kena
main peranan kan untuk kita ni kekalkan Islam balik kan. Tapi kalau tak ada orang nak buat, tak ada orang nak buat tugas Islam ni, tak ada orang nak buat Abidah Khalifah ni, Allah tak ada masalah pun. Allah ni tak ter-effect pun kan. Tapi kita lah yang ter-effect. Efeknya apa? Azab lah kan. So dahsyat lah kalau kita dah buat sekarang dekat dunia, kita kena dekat akhirat kan. So tak mampu pun untuk kita ni cakap, ya Allah aku nak kembali balik. Ataupun dalam surah apa? An-Naba kan. Surah An-Naba ayat hujung-hujung tu cakap kan, sampai ke manusia ni tak mengaku. Alangkah baiknya kalau aku dulu sebagai tanah. Kan? So dahsyatlah kita macam dekat akhirat nanti kan. Allah dah bagi bayangan kepada kita antara manusia-manusia yang dah menyesal. Sampai ke kalau lah aku dulu tanah, kalau lah aku dulu ni tak hidup, kalau lah aku dulu mati daripada kecil, kalau lah. So kalau ni untuk orang yang menyesal, tapi kita tak naklah jadi menyesal kan. So janganlah lepas ni bunuh diri sebab rasa macam buat aib lepas tu bunuh diri. Sama je kan. So kita kena buat apa yang kita mampu sekarang kan. Macam tu lah. So next. So kita sedang diserang. Next. Okay, so kenapa kan? Kenapa boleh kita ni sedang diserang sekarang kan? So dalam ayat Quran, surah Al-Baqarah juga ayat 120 kan. Allah cakap, Auzubillahi minasyaitonirrajim, walan tarda ankal yahud walan nasara hatta tattabi' millatahum qul inna hudallahi huwal huda wa ini taba'at ahwa'ahum ba'dallati ja'aka minal ilm malakan minallahi min waliyyin wala nasirin. Maksudnya orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengakuan datang kepada kamu, maka Allah tidak akan menjadi pelindung dan penolong bagimu kan. So kalau kita tengok kepada Arab dia kan, so kita nak kan sikitlah belajar Arab malam ni kan. Kalau kita belajar Arab dekat first perkataan dalam ayat ni kan, Allah sebut walan kan. So kalau lan ni dia adalah kata nafi yang dulu, kini dan selamanya. Maksudnya kat sini Yahudi dan Nasrani ni takkan pernah redha dulu, kini dan selamanya kepada orang Islam selagi mana kita ni tak tabi' kepada milah mereka. Hatta tattabi'in. Maksudnya kalau kita ni tak ikut milah dia orang, milah ni apa Milah ni adalah cara hidup kan. Macam mana dia orang buat, macam mana dia orang pakai, macam mana dia orang ni berhibur, macam mana dia orang ni beribadah. Beribadah tu mungkin tak lah kan. So milah ni adalah benda yang kita, contohnya kebiasaan lah, kebiasaan orang Yahudi buat. So dia nak kita buat juga. Okay, so cakap sini, so macam scary dia kan. Sebab macam seolah-olah macam ada orang berdendam dengan kita. Sampai ke mati dia berdendam. Maksudnya bukan setakat 7 keturunan, berketurunan-keturunan kan. Dia orang ni berdendam kepada kita. So selagi mana kita ataupun anak cucu cicit kita tak masuk ke, tak ikut milah dia orang, dia akan keep on lagi kan. Buat GF lagi untuk kita ni sama-sama kan ikut dia orang kan. Kalau syaitan tu dia orang tahu je pengakhiran adalah neraka kan. So pengikut-pengikut syaitan ni, Yahudi dan Nasrani ni nak kita ni ikut juga syaitan. So adakah kita sama-sama nak masuk neraka sama mereka kan? So na'udzubillah min zalik kan, tak nak kan. So seterusnya dalam ni, ayat ni Allah cakap again. Sesungguhnya petunjuk Allah itu petunjuk yang benar kan. Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang kepada kamu, maka Allah ni tak jadi pelindung atau penolong bagi kita dah. So Allah cakap sini, Allah dah beri peringatan kepada kita kan. Sesungguhnya petunjuk yang paling benar, pengetahuan yang paling benar, ataupun guideline yang paling benar adalah daripada Allah. So kalau kita duk cakap kita duk ikut pemerintah yang tak benar, tak ikut syariat Islam, ataupun undang-undang yang tak apa-apa, ataupun kita rasa macam kita ada stand kita sendiri tapi kita tak nak ikut stand yang Allah dah bagi, so sebenarnya kita dah kita telah memilih benda yang salah. So sebenarnya benda yang salah yang Allah tu adalah benda yang salah. Sebab apa, manusia ni sangat terbatas dia punya pemikiran kan. So tak lajaklah untuk kita cakap, aku boleh buat hukum sendiri, aku boleh berdiri dengan sendirinya. So seolah-olah kita ni mengambil tugas Allah. So dahsyat kan, macam itu adalah satu benda syirik kan. So kalau pernah terfikir untuk benda tu, istighfar balik dan bertaubat kan. So dahsyat lagi kan bila Allah cakap yang setelah datangnya pengetahuan tu tapi kita ni ikut syaitan, ikut Yahudi Nasrani, maka Allah tak akan jadi dah penolong kita. Maka kita akan sesat lah kan. Macam tu lah kan. Next. Okay. So setelah kita tahu kan yang
Yahudi dan Nasrani takkan reda kepada kita. So dia orang ni sebab tak reda, sebab dendam, sebab rasa macam dia orang ni macam setiap kali tu dia orang akan fikir macam mana nak jatuhkan kita kan. Macam mana nak bodohkan kita. Kan? Even kita nampak kita bijak je tapi sebenarnya kita bodoh je kalau kita ikut dia orang kan. So yang pertama kan, tahapan-tahapan ni macam mana kan? Macam mana cara-cara GF ni nak serang manusia? Macam mana GF ni nak serang umat Islam kan? So yang pertama adalah merosakkan akhlak kan. Macam mana akhlak ni kan? Contohnya macam akhlak ni contohnya kalau kita perempuan biasanya kita akan insecure dengan kecantikan kan ataupun apa-apalah. So akhlak ni adalah benda yang daripada hati, daripada iman kepada amal kita kan. Akhlak ni bukanlah semata-mata luar je. Tapi dia adalah berdasarkan iman. So kalau iman kita ataupun itikad kita ni rasa macam benda ni hebat. Contohnya kita cakap kan, kita ada idola kita ataupun artis lah macam hebat ada ni, pakai macam ni, ada benda macam ni, bisnes macam ni. So kita akan nak ikut dia. So sebab tu kan GF ni dia bermula dengan nak merosakkan akhlak. So mula-mula dia rosakkan iman dulu. Lepas tu benda tu akan jadi amal. Maka keseluruhannya adalah akhlak. So akhlak kita akan rosak kan. So berjaga-jaga kan. So boleh take note macam mana GF ni bermula, nak rosakkan kita kan. So yang keduanya adalah tahtimul fikri. Maksudnya adalah menghancurkan fikrah kan. Menghancurkan fikrah ni macam mana kan. Contohlah kita cakap kan yang Islam ni tadi akan cakap kan Islam ni fikrah tu apa? Fikrah ni macam cara fikir kita lah. Dia sama je dia punya dekat GF tu kan. GF tu kan ada fikri juga kan. Fikrah tu adalah fikri lah, pemikiran kita. Cara kita fikir, cara kita pertimbang, macam mana kita pertimbangkan sesuatu kan. Macam mana kita nak pilih sesuatu tu. So dia akan rosakkan kita punya pemikiran pula kan. Macam mana kita nak fikir pula. Contohnya kita cakap kan apa tadi? Pasal hukum Allah tu dah tetapkan tapi kalau kita ni terpengaruh dengan GF kita akan cakap yang macam hukum Allah ni tak valid dah. Hukum wuduk ni tak valid dah. Apa kata kalau kita ubah sikit. Sial lah manusia ni macam hukum wuduk nanti kena potong-potong. Lepas tu manusia ni nak hidup macam apa? Jadi cacat macam ulat bulu. Kan? Kalau kita terfikir benda tu, istighfar banyak-banyak kan. Taubat balik kan. Sebab kita sudah membuat syirik kepada Allah kan. Macam tu kan. So yang seterusnya adalah izabatul syakhsiyah kan. Maksudnya adalah melarutkan kepribadian kita. So lebih kurang lah, dia lebih kurang dengan akhlak tu. Tapi kepribadian ni mau kepada macam apa dia nak sama juga tapi macam mana kita di penampilan kita kan. Macam bila orang kenal kita dia macam nampak lah macam kita ni macam mana kan. Contoh kalau kalau Rasulullah kan dia tahu kan bila kita tanya sahabat-sahabat tanya kepada Aisyah kan, macam mana akhlak Rasulullah, macam mana penampilan Rasulullah. Lepas tu Aisyah cakap apa? Rasulullah tu ibarat Al-Quran yang berjalan. So macam bila kita nampak seorang kita dah nampak dia ni macam mana, apa peribadi dia. Tapi kalau GF ni, kalau kita ni termakan dengan GF, kita akan nampak kan peribadi kita akan totally berubah. Contohlah terdekat kita sekarang kita nampak macam bukanlah nak buruk-burukkan dia tapi kita tak naklah jadi supaya dekat macam dia kan. Tapi berharaplah supaya dia bertaubat kan, macam balik kepada agama Islam kan. Contohnya apalah nama dia? Sajat Sally pula dah. Sajat tak sebab dia S juga. Sajat bukan susu sejat, Sajat kan. Sajat tu macam kita tahu kan. Sebut nama Sajat je orang tahu dah macam mana peribadi dia. Apa yang Sajat nak buat. Macam tu kan. Macam bila orang kenal kita ni apa yang dia orang expect tahu pasal kita. Itulah peribadi. So dahsyatlah kalau tahapan ketiga ni. Maksudnya macam bila manusia tu dah sampai ke tahap ketiga, maksudnya akhlak dia orang dah rosak, fikrah dia orang dah rosak. So ialah peribadi orang kenal dia macam ni lah adalah geng-geng GF. Dah boleh jadi geng GF dah. Dahsyat lah kan. So yang seterusnya adalah, yang keempatnya adalah durian utuh bagi geng-geng GF ni. Kalau apa target untuk GF ni dimurtadkan. So yang keempat tu adalah riddah kan. Riddah ni maksudnya pemurtadan. Kan tadi kan tiada kita cakap dah.
Kalau kita dapat murtadkan dia orang ni, uh, maaf lah keluar bahasa rojak sikit. Apa kan? So dia cakap kalau kita dapat murtadkan dia orang ni, maka kita ni dapat hadiah istimewa. Itu adalah ganjaran bagi kita, bonus ataupun durian runtuh lah bagi kita kan. So yang keempat tu memang dah rosak lah. Segala benda kan. Akhlaknya rosak, fikrahnya rosak, peribadiannya rosak. Dan at last meninggalkan agama terus kan. So segala benda adalah bila kita bila dah empat-empat ni ada pada diri kita, na'udzubillah min zalik, kalau adalah empat-empat ni dekat jiwa seorang Muslim, maka at least kita akan jadi loyal kepada kafirin. Aulaul lil kafirin. Maksudnya kita telah mengilahkan atau telah mempertuhankan orang kafir ni. Ibaratnya macam contohlah, kan hari tu kan viral kan pasal Jana Nick dengan Lisa Blackpink apa, Lisa so sampai macam tu sekali macam kita ni macam bila dengar je orang kau kutuk aku punya ni idol. Apa kau? Idol. Idol okey lah. Okey, maaf lah saya ni lidah terus sikit. Okey, tak apa. So dia cakap ni macam kita ni dahsyat lah kalau kita ni dah terpengaruh kan. Empat-empat tu dah terburuk. Maksudnya even kita tak murtad pun mungkin kita pun dah loyal dengan dia orang kan. Maksudnya kita dah setia dengan orang. Mendukung. Setia tu dia mendukung lah, maksudnya kita macam support dia orang. Apa yang dia orang buat kita sokong. Macam tu lah. Betul je belaka kan. Macam tak ada salah. Even keluar dalil cakap macam kalau ikut kafir maka kafir. So kita cakap tak, kita orang ni Islam lagi. Just sikit-sikit je macam tu. So kita macam pandai-pandai pula tukar belik kan macam tu. Sebab kita ni nak loyal kepada dia orang kan. Okay, so next. Sebenarnya panjang lagi kan macam mana taktik-taktik dia orang ni secara ni kan. Tapi kita kan sekarang dekat era kejatuhan khalifah. Maksudnya khalifah kita dah jatuh sekarang kan. So apa yang dia orang gunakan untuk strategi dia orang yang sub strategi tu adalah yang ni kan, yang akak tunjuk ni. So banyaklah. So nanti boleh snap screenshot hantaran group. Lepas tu star. Okay. So kat sini kan dia cakap apa yang dia orang nak ubah kan. Kalau belajar ni bila kita nak ubah sesuatu tu memang kita kena ubah. Maksudnya contohlah awak cakap kan, awak nak bina rumah awak buruk. Rumah awak ni dah tenggelam mati. Tinggal ada atap, lepas tu tiang dua biji, lepas tu ada tapak 3 biji. Macam mana tiang 3 biji ada atap tapi tiang 2 biji? Tak logik kan. So dah cakapnya bila kita nak bina sesuatu yang baru, kita kena ubah. Maksudnya ubah daripada tapak dia. So formula tu yang digunakan oleh GM sendiri kan. So dia nak taghyir. Sama kan dengan dakwah. Dakwah Rasulullah pun taghyir. Dakwah kita pun taghyir kan. So GF tu pun taghyir. Maksudnya berubah. Bulat-bulat kan ke situ. Taghyir kan. Ni taghyir ni kan. So dia ni nak ubah kita. Macam mana dia nak ubah kita kan? So ada pula 3 sub dia kan. Politik, sosial, moral. So dalam tu kan, dalam sosial nampak kan. Dia ada pula 5 kan. Orientalis, Kristenisasi, atheism, nationalism, pembaratan kan. So benda-benda ni adalah dia orang gunakan. So nanti kalau masa lapang boleh tanya lagi kakak boleh tanya lagi apa spesifik kepada 5 kan. Tapi akan nak dekat hujung tu. Yang 3 hujung tu adalah pendidikan, ilm tu media. Lepas tu yang ketiga tu adalah konun. Konun tu adalah undang-undang kan. Macam mana dia nak ubah kan. So kalau kita tengok sekarang kan, pendidikan kita, taklim kita kan. Sistem pendidikan kita adalah dia guna sistem pendidikan barat. Kan, sejarah yang kita belajar. Sejauh mana sejarah Islam yang kita belajar? Kita banyak belajar, dulu kita diserang oleh Portugis, British, Jepun. Lepas tu zaman batu, manusia perak man kan. Lepas tu apa lagi? Lepas tu kita cakap lah, orang Melayu ni kolot lah. Lawan pakai keris je. Lepas tu kena bom, mati dengan keris-keris. Tapi sebenarnya kita tak tahu pun apa kehebatan umat Islam dekat tanah Melayu dulu.
Macam mana Khilafah Islamiyah nak datang tolong tentera dekat Aceh kan? Macam mana kita tahu kisah Ladas Meriam Ladas secupak. Meriam Ladas secupak kan. Dahsyatlah perjalanan dia. Kalau korang semua baca kan, dahsyatlah dia punya cerita tu kan. Macam mana nak waktu tu dah dekat hujung-hujung kedatangan khalifah kan. Aceh kena serang, Aceh nak minta pertolongan tapi Sultan tengah busy sebab banyak negara-negara sedang diambil oleh kafir. Macam Eropah tu sudah bagi-bagi sikit. Kau ambil ni, aku ambil ni. So Sultan ni macam tak cukup tangan kan. Macam tu lah. Lepas tu berlaku pula GF dalam pemerintahan kan. So Sultan tak nak cater dah benda tu. Sebab itulah peranan tu berada pada setiap IM. Setiap individu Muslim. Setiap diri Antuna. Setiap diri korang kan. Semua orang yang ada kat sini kan. So sebab tu kita kena tahu kan. Akak ulang lagi point tu. Sebab apa kita kena tahu GF adalah untuk kita ni jauh daripada GF. So Ilham kan. Ilham tu contoh media. Tengoklah sekarang kalau kita post pasal Israel, pasal China yang dekat Xinjiang kan. Ataupun kita post je apa-apa yang trigger dia orang punya kemarahan. Contohnya cakap pasal kezaliman dia orang, cakap pasal dia orang ni ubah sistem. China ni suka tipu China ni kalau tahu, China ni sukalah tipu negara-negara, cakap yang mula-mula kita buat hubungan diplomatik dulu baik-baik dulu. Lepas tu bagilah ni sikit, bagi pinjam ni. Lepas tu bagilah hutang bagilah macam negara ni boleh pinjam hutang, boleh berhutang dengan China. Lepas tu tak boleh bayar hutang, gadai negara. So dahsyat lah benda tu. Tapi media tak pernah cakap benda tu. Sebab apa? Sebab dia orang ni nak menutup kejahatan dia orang. So kita tengok sekarang macam tak ada pemedia yang betul-betul cakap benda yang betul. Cuba kita tengoklah, boleh tengoklah dekat politik negara kita kan. Dulu kan TV3 kan macam berita pertama yang kita akan cari kan. Tapi sekarang TV3 dah tak tu lah. Sebab dulu dia pro pada apa kan. So media kita sekarang pro kepada apa? Pro kepada geng-geng Zionis kan. Kalau takut macam kita pernah tak fikir macam kalau aku report ni mesti Zionis tengah tengok aku dalam CCTV dia orang, tembak aku mati kat situ dah macam tu. Akak pernah ada terfikir macam dahsyat lah dia orang punya brainwash kepada kita sampai kita pun macam kita sampai macam tu kita sekali takut sebenarnya. Jadi kita tak tahu pun dia orang tahu kita kan. Kita tak pernah tahu pun kita macam kalau kita buat jahat, kalau kita buat maksiat, Allah terus matikan kita kan. Pernah tak macam tu kan? Pernah lah dulu kawan akak macam dia dengar sharing dalam YouTube. Lepas tu dia cakap, ya aku takut lah, aku rasa macam syaitan tengah tengok aku. Macam kita rasa takut dengan syaitan tapi masa tu tengah tengok sharing. Maksudnya macam tu lah. So GF tu sangat-sangat dekat dengan diri kita. Macam tu lah. So yang seterusnya adalah undang-undang kan. So undang-undang kita sekarang macam mana kan? Mahkamah Persekutuan tu, mahkamah yang guna sistem barat yang lagi utama. Mahkamah Syariah pasal cerai, nikah, bagi harta, tanah, anak, macam tu kan. Yang tu je yang boleh guna undang-undang Islam. Macam tu kan. So next. So ni pakcik kan, pakcik Snok Pakcik Snok ni, Snok Hergolden. Snok. Okay. Malah sebut nama dia panjang sangat. So Snok ni dia adalah antara orientalis yang datang ke Indon masa tu dekat Aceh untuk jadi ulama. Dia belajar dekat Aceh, lepas tu jadi ulama dekat Aceh kan. Siap kahwin dengan anak ulama lagi. Lepas tu ialah dia dilantik sebagai ulama kan. Tapi ulama palsu. Ulama kononnya ulama Islam tapi sebenarnya dia orang ni dia ni still lagi Yahudi. Kan? Dia belajar tentang Islam tapi dia nak jatuh ke Islam. Kan? So ramai je orang yang macam ni sekarang. So peloponnya adalah Snok ni kan. So takutlah kita ni macam sebab even dalam hadis Rasulullah kan, hadis akhir zaman umatnya akan dipimpin oleh manusia yang bodoh je. Mungkin kita pun boleh ter-effect dengan benda ni ter-effect dengan orang-orang macam ni kalau kita tak tahu. Okay. So next. So ni adalah antara ideologi yang kita tahulah.
feminism kan. Feminism ni macam nak samakan hak wanita dengan lelaki kan. Kenapa nak cakap lagi macam tu? Allah dah cakap, Rasulullah dah cakap manusia dengan lelaki ni sama. Manusia dengan lelaki pula dah. Perempuan dengan lelaki ni sama je. Tapi yelah kita ni tak sama sebab tak sama yang dari segi lain lah pula kan. Takkanlah nak sama juga nak pergi gaul sembing dengan lelaki kok macam tu kan. So dia ada perbezaan dia sebabkan takut lain. Yang nak cakapnya maksudnya perbezaan tu lelaki tu macam ni, perempuan macam ni sebabkan fizikal ni macam mana kan. So kita ni kena tahu kan kenapa ada hikmah di sebalik benda tu kan. Jangan cepat macam pilih jantina nak kerja. Kalau engineering mesti kena lelaki. Kenapa tak perempuan je macam tu kan. So tapi sekarang ramai je kan engineering yang perempuan kan. So sebenarnya kita nak persoalkan apa? Sebenarnya kita nak persoalkan nafsu kalau kita ikut segala ism ni kan. So banyak lagi kan pluralism ni. Dahsyat lah kalau pluralism ni. Cakapnya macam ibaratnya semua agama ni sama je kan. Baru-baru ni kita keluar berita yang cakap lama dah benda ni kan. Tapi dia punya keputusan ni semalam keluar. Dia cakap Kristian nak guna nama Allah kan dalam diorang punya tu. Sebenarnya kenapa dia orang nak guna nama Allah ni? Sebab dia cakapnya ibaratnya macam Tuhan Kristian ni Tuhan Islam ni sama je. So kita ni sama je lah, tak jelah beza-beza sangat. So elah kita kalau kita ni ada anak cucu nanti, ibaratnya macam anak cucu kita pun akan terpengaruh dengan dia orang ni. Sebab macam kita ni sama je, kenapa nak beza sangat macam tu kan. Takutlah benda tu kan. Apa lagi kapitalism, hedonism kan dan secularism tu sendiri. Next. So ni Pakcik Kamal kan. Pakcik Kamal ni Kamal Atatürk kan. Kamal Atatürk ni adalah antara orang yang beragenda untuk menjatuhkan khilafah Islamiah kan. Pada waktu Turki Osmaniyah kan. Khilafah Islam yang terakhir pada zaman ni kan. So dia ni adalah orang Islam dia kan sebenarnya, tapi Islam pada kata nama saja kan. Tapi kerja geng-geng GL, geng-geng kafir, geng-geng Zionis kan. So sampaikan dia ni perempuan pakai tudung dia tak bagi kan. Kena buka tudung, kena tunjuk rambut. Laki tak boleh pakai kopiah, tak boleh pakai macam Islam, serban tak boleh pakai. Lepas tu azan kena bahasa Turki. Pasal apa lagi yang dia orang buat? Baca Quran bahasa Turki. Perempuan kena pakai skirt. So kalau benda tu kan macam dia ni adalah orang yang macam dia berpakat dengan Theodore kan. Dia berpakat dengan Theodore. Theodore tu adalah tadi yang saya cerita kan, yang jadi tokoh-tokoh pelopor kepada GF sendiri kan. Tapi dia Islam. Betul? Masjid jadi Muslim kan. Itu dekat Hagia Sophia kan. Hagia Sophia. Macam lah kan. Dahsyat lah apa yang diorang buat sendiri kan. Tapi pada waktu tu orang Islam tertipu dengan Kamal ni sebab itulah sebab rakyat dah kena GF tapi Sultan je yang faham. Betul-betul dia meninggal tak di dalam tanah kan. So dahsyat lah pada waktu tu macam korang boleh tengok cerita Sultan Dahmid. Lepas kata Abi kita tengok sebab banyak sangat series dia. Tapi boleh tengok kan macam mana jahatnya manusia-manusia yang pentingkan diri sendiri ni kan. Sampai kan dia boleh jatuhkan khalifah kan. Tapi pada waktu tu sedih sebab apa boleh jatuh ni, sebab apa boleh berlakunya penggulingan kuasa khilafah kan. Sebab pada waktu tu umat Islam dah tak faham, dah nampak dunia tu utama, akhirat dah letak belakang lah kan. Sebab itulah Sultan tak nak kata dah masalah-masalah ni dah lah banyak dah negara kena kau oleh kafir. Lepas tu umat Islam sendiri yang tak support kan. So sama juga kita sekarang, kita tak boleh nak ubah sistem selagi mana kita tak ubah diri kita sendiri. So setiap orang dalam ni kena ada perasaan yang macam aku kena berubah kan, supaya at least kita dapat balik kepada UA sendiri kan. Ingat kita kena balik kepada UA kan. Banyaknya busuk. Busuk aku tak tahulah busuk ke apa kan. Tapi dia secara penyakit. Secara penyakit. Even kalau tak bukan pasal Kamal saja pun banyak lagi pasal orang-orang Yahudi, ketua-ketua Yahudi yang macam matinya obes kan. Dia punya obes tu macam sakit-sakit kronik tu tengah makan ceketih lagi. Ada tu. Pernah tak baca?
Bina arak tu tak ada cakap macam mana. Macam tu lah kan. Dahsyat lah dia orang punya ni. Mati dia orang tu memang tak terima tanah. Kan. Tapi kita bukan nak tahu fakta tu je, tapi kita nak tahu apa sebenarnya yang dia orang buat kan. Kenapa dia orang buat benda ni kan. So next. Okay, so lepas kita tahu kan sejarah-sejarah yang kita belajar tadi yang akak kita panjang lebar daripada zaman Nabi Adam sampai zaman Rasulullah, zaman sahabat-sahabat, zaman tabi'in, zaman tabi'in dan zaman kita sekarang kan. Tapi kakak cakap tadi kan setiap line dekat graf tu dia berlaku transformasi dalam GF. Maksudnya Zulfi tu bertransformasi, berevolusi, bertukar-tukar kan ikut zaman. Kalau zaman Rasulullah dulu tak ada lagi handphone kan. So dia ada mulut je. So mulut-mulutnya adalah GF dia. Contohnya GF zaman Rasulullah tu dicakap pas yang hadis ifki yang macam waktu Aisyah tu balik perang lepas tu kena ni kan. Waktu tu kena fitnah kan. Pada waktu tu memang dahsyat lah dia punya wave GF tu. Sampai sahabat-sahabat yang macam imannya kental pun macam terefek dengan GF tu. Kan. Waktu tu Rasulullah pun rasa macam ya Allah, Aisyah kau kena fitnah kan, kena efek GF tu. Apakah Abu Bakar dengan isteri Aisyah kan anak kepada Abu Bakar dengan isteri dia kan. Macam Aisyah pun kena balik rumah Abu Bakar untuk jaga hubungan kan. Tak nak masuk macam yelah biasanya kalau berlaku ni kan tak kahwin lagi tak apa. So nak cakap dia macam untuk menjaga benda tu kan. Tapi nak cakapnya orang yang paling hebat pun kena GF juga. So apatah lagi kita ni kan. So apa kaedah GF yang pada waktu sekarang yang valid pada waktu sekarang? GF. Apa GF yang valid pada waktu sekarang dan GF dulu pun still lagi valid tau. Sebab apa? Kalau kita macam tak apa dia pakai ninja sekarang GF. So sebenarnya apa yang Kak share ni adalah sikit-sikit baru. Mungkin banyak lagi GF yang akan datang sendiri. Okay, so next. Okay, so formula ni adalah antara kaedah GF tu adalah yang pertamanya adalah dia ada 9. 4F, 5S. So ingatlah benda ni. Tapi ingat akak cakap tadi benda ni baru sikit. So banyak lagi GF-nya, kaedah-kaedahnya. Sebab dia akan sangat kelabu dan tak nampak. Sangat licin dia orang ni. Okay, so yang pertamanya adalah fun. F yang pertama adalah fun. Fun adalah hiburan kan. Tengoklah sekarang banyaklah kan hiburan-hiburan kita. Lepas kita habis belajar, kita akan fikir, lepas habis exam kita akan fikir nak pergi mana, nak lepak mana, nak tengok drama apa. Nak kodok drama apa. Macam contohlah kalau SPM dulu sangguplah uninstall IG kan. Sanggup uninstall benda sebab nak study. Tapi lepas tu jom kita kodok soal benda. Tidur pun tak ke mana. Kadang-kadang tidur pun kita nak kodok soal benda kan. Akak pun kadang-kadang macam tu kan. Tapi kita boleh berubah kan insyaAllah kan. So dahsyat lah dia punya tu. So hiburan ni adalah salah satu GF kan. Even macam mana dia licin lah sebab dalam Islam pun Rasulullah cakap boleh je dah berhibur tapi hiburan dalam GF ni sangat berlebihan. Kan? Macam dia lelaki perempuan dah tak ikut batas kan. Macam akak kaki, akak ni semua akak kan. Auratnya kan. Dulu dekat Malaysia ada tarian apa tiang geli tu. Kan? Tahu tak? Tahu kan? Dahsyat lah. Ada dekat kelab apa? Dahsyat lah dia punya tu. Lagi-lagi sekarang lagi dahsyat lah kan. Sampai kan macam tak ada batas lah. Dia orang punya konsert pun boleh buat online kan. Dia kalau apa hiburan ni bukan semata-mata konsert kan apa kan. WWF pun hiburan juga. Sebab lain hiburan dia. F ke E? WWE kan. Gusti tu lah. Okay. Okay, asal W je lah. Okay, so setiap orang lain dia punya hiburan dia. So GF pun dah tahu hiburan apa jenis-jenis hiburan yang mana dia suka. Ada orang lakinya suka kocok-kocok, gaduh-gaduh kan. Gocok ni gaduh-gaduh lah bahasa Kelantannya. Okay, cerita lagi so perempuan ni suka tengok lelaki handsome, make up apalah. Lepas tu so orang-orang yang membawa hiburan ni akan kau kena handsome, mesti kena handsome.
Kalau tak handsome tak boleh jadi artis. Macam tu kan. Kalau lelaki suka perempuan yang seksi, suka perempuan yang cantik kan. So dia akan orang yang membawa hiburan ni mesti kena cantik, kena seksi. So next. So F yang kedua adalah female, perempuan, wanita kan. So sebelum baru-baru ni kan ada kan yang sugar book tu kan. So dahsyat lah kan. Even kalau kita bukan setakat sugar book ni kan dan banyak lah kan billboard yang dekat Malaysia ataupun dekat mana-mana pun memang dia guna ikon perempuan sebagai untuk promote barang-barang kan, macam untuk menarik minat. Macam bayangkanlah kan kalau lelaki yang kalau orang cakap lelaki ni mata dia macam mata yang tembus scan. Nampak penuh. Ibu Ustaz Zahid dulu cakap kan, kalau perempuan ni dia pakai kain semayang pun macam lelaki boleh scan. Dahsyat kan. So apatah lagi kalau dia pakai yang macam nipis. Pakai pangkapan. Kain kapan pun lelaki boleh scan. Tahu tak? Yang ada dulu kan. Bukan dulu lah, macam baru-baru berapa tahun juga ada. Dia gali kubur girlfriend dia, rogol. Rogol mayat. So dahsyat lah efek perempuan ni. So benda tu lah yang digunakan oleh menakutkan mata lelaki. So jagalah aurat semua orang kan. Serius. Nanti boleh minta hadiah handsock, stocking, tudung dengan kakak-kakak tu. InsyaAllah. InsyaAllah Kalau kita nak berubah tak ada benda yang menghalang kan. Yang menghalang adalah diri kita je. Kan? So sebab itulah perempuan ni sangat-sangat dijaga oleh Islam kan. Tapi GF ni dah jumpa dah formula macam mana nak jatuhkan umat Islam ni. Dengan digunakan wanita kan. Even ni pada waktu zaman Rasulullah pun diorang gunakan wanita untuk menghentikan dakwah Rasulullah. Waktu awal-awal bahasa dakwah Rasulullah kan. Diorang tawarkan Rasulullah ni, kau nak apa? Kau nak harta? Kau nak wanita? Aku boleh bagi. Asalkan kau berhenti berdakwah. Tapi Rasulullah tolak yang benda tu. Sebab Rasul tahu itu adalah GF. So kita nak jadi bijak macam Rasulullah kan. Macam tu lah. So next. F yang keempat adalah food, makanan kan. So tahulah kan kalau IG tu lambat lah kan yang pasal makanan yang macam ataupun macam mubang kan yang mulut kecil ni pergi makan lobster besar macam apa macam sama sangat tangan muslim aku dahsyat lah dia punya tu kan. Apakah adik akak pun tak efek macam mula-mula akak cerita lah kan, adik akak sikit macam mula-mula tengok macam mainan yang kecil-kecil dulu, lepas tu bosan lah ketika main tengok, lepas tu tengok sekarang pun dia tengok mubang juga. Maksudnya dahsyat lah kan. Sampai kan budak yang kecil-kecil pun boleh tengok mubang juga kan. Biasanya budak-budak layan kartun Filipin je kan. Tapi dah budak-budak pun boleh tengok mubang. Sebab tu zaman sekarang kan budak pun jadi obes kan. Tapi dia tengok kan atau apa lagi kan macam cakap lah makan ni tempat ni mesti best makanan dia. Ataupun ada orang cakap tapi bila pergi tak sedap pun kan. Tak sedap pun. Bazir je. Lepas tu sebenarnya duk letak gambar kan. Ni aku beli ni harga berapa. Sedap ni mana kajang. Tak siap tak kan. Lepas tu minum-minum tak sedap buang. Tapi dah post dah. Lepas tu like juta-juta. Lepas tu orang lain pergi. Dia cakap sedap ni pergi belaka. Sampailah beratur. Maghrib tak solat. Kan. Itu adalah efek dia. Bukan kita cakap akak cakap GF ni makanan tu GF. So saya tak boleh makan lah tak kan. Tapi macam mana kita consume makanan tu kan. Adakah secara berlebihan ataupun adakah sebab kita nak menunjuk-nunjuk dalam IG kan. So tengoklah kepada saudara-saudara kita dekat tempat lain kan. Diorang yang tak cukup makan kan. Makan pun terpaksa makan daun kering kan. Bukan saudara kita sekarang je kan. Even zaman Rasulullah akan ikan lah setiap kali kita nak cakap pada zaman kita sekarang kita kaitkan dengan zaman Rasulullah kan. Waktu Rasulullah ni membawa dakwah dekat Mekah kan. Rasulullah ni di boycott selama 3 tahun kan. 3 tahun kan. Pada zaman tu kan memang nak beli makanan tak boleh kan. Jual beli tak boleh, minta tolong tak boleh, kahwin tak boleh kan. So benda tu kena duduk. Waktu tu macam ibaratnya kena kalau dalam UPM tu kawasan yang Rasulullah kena boycott tu lagi kecil daripada kawasan UPM. UPM korang tahu macam mana. Tapi dia cakap kecil lah. Macam tu lah. Kan? Ibaratnya macam separuh daripada UPM je macam tu kan. Tapi waktu tu kan sahabat-sahabat ni terpaksa makan daun kering ataupun ramai lah yang mati kebeluran. Tapi secara jalan sejarahnya tak sedetail lah macam mana ceritakan. Tapi
dahsyat juga kan. Ibaratnya macam Palestin sekarang ibaratnya macam Rasulullah face dulu-dulu kan. So kita tak face pun benda-benda tu tapi kita face benda GF. So beza lah kan. Kita ni sedang face benda GF yang sangat-sangat seronok dan sedap tu tapi orang-orang yang dekat sana, orang-orang zaman Rasulullah, dia orang ni face kebeluran kan. Mati sebab lapar. Kita mati sebab kenyang. Mati sebab migraine. Mati sebab kena renjatan elektrik. Sebab dengar earphone kan. Ada mati sebab makan Maggi. Kan? Ada kan mati lepas makan Maggi dia tidur lepas tu sadar-sadar mati tak ada. Mati sebab pergi jalan-jalan terbakar dengan boyfriend. Dahsyat lah dia punya tu. Okay. So yang seterusnya F yang keempat fashion. So fashion ni memang kena lah dengan perempuan kan. So dahsyat lah dia dah create dah fashion yang benda-benda yang kena dengan perempuan. Even lelaki pun ada fashion dia kan. Sekarang pun kadang-kadang fashion pun dah bertukar-tukar. Lelaki nak jadi perempuan, perempuan jadi lelaki. Kalau tak adalah sajak tu pakai baju gam macam kita kan. Aku tak pakai. Kadang-kadang macam apa, orang yang nak jadi perempuan ni dia pula lebih-lebih daripada perempuan. Macam tu lah. So tengoklah ni gambar-gambar tu yang macam over je pakai baju. Pakai je lah baju, kenapa nak pakai keras-keras manik-manik yang gatal tu kan, bulu-bulu besar-besar. Lepas tu tak cukup kain pula, lepas tu kalau sejuk kat macam tu lah sebenarnya. So fashion ni sangat-sangat berlebihan kan. Lepas tu mahal pula kan, nak kena jahit tu. Tengok lah jean tu, jaket tu kalau nak jahit kulit apa tu kan. Banyak dah mati sebab fashion kita. Macam ibaratnya kita telah merosak bumi sebab fashion kita. Macam ekosistem ni dah rosak sebab manusia. Sebab tu dalam awak cakap kan, lautan daratan ni adalah telah dirosakkan oleh tangan-tangan manusia kan. Tak ingat surah apa, tapi boleh tengok nanti kan. So makeup ni kadang-kadang makeup pun tak halal kan. Kadang-kadang dia macam kelabu kan, contoh kan penggil kuku. Apa panggil? Boleh tembus tu. Kalau kita nak solat kan dia kena jelah nail polish tu dia macam boleh serat air kan. Kononnya cakap macam tu tapi sebenarnya tak pun kan. So dia sangat-sangat GF. Dia orang ni nak untung tu je kan. Kalau pernah cakap. Kalau waktu GF, kalau GF ni dia bukan setakat membodohkan kita tapi menguntungkan dia orang kafe Yahudi Nasrani. Sebab apa? Yalah fashion ni dia orang yang buat. So kita akan bagi lagi duit dekat geng-geng GF ni. Lepas tu hiburan dia orang yang buat kan. K-pop tu, Korea kan. Apa industri pertama dia adalah K-pop sendiri. So sebab tu kan dia orang boleh dapat banyak duit kan, sebab dia membodohkan kita kan. Bukan nak cakap sebab tu tapi tak bukan tapi nak cakap realitinya lah. So benda ni macam kita kena berubah lah kan, supaya kita ni adalah kita ingat balik kan apa yang kita kena buat sepatutnya kan. Sebab kita faham kan yang Abi Al-Khalifah adalah tujuan hidup kita kan. Itulah. Okay. So seterusnya S pula kan, kita masuk pada S. So S yang pertama adalah section. Sex tu ni adalah benda-benda yang paling benda-benda yang dah lama jugalah zaman Rasulullah kan. Tadi pun dia lebih kurang dengan female lah seks ni. Tapi sekarang dia lagi dahsyat lah. Bukan setakat perempuan, lelaki pun tak efek. Lelaki pun tak efek kan. Dia cakap yang budak ada budak lelaki tu yang pergi jogging malam-malam, lepas tu kena raba oleh beberapa orang lelaki. Lelaki pun kena efek kan. Lepas tu budak-budak zaman sekarang pun kena efek benda-benda ni juga kan. So cakap sini waktu PKP hari tu 84% meningkat kan dekat Malaysia punya Pornhub kan. So dahsyat dah benda tu. So next. Yang keduanya adalah smoke kan. Smoke ni macam yelah kalau zaman khilafah Islam ni pun waktu tu khilafah dah tahu kan asap rokok ni ataupun rokok ni memang akan membuatkan manusia ni lara. Macam tak buat kerja, tak produktif kan. So tak bagi kita boleh kita macam kalau dulunya macam lelaki ni ibaratnya macam kalau tak isap rokok ni tak macho lah macam tu. So perempuan aku fikir isap rokok tu macho kan. So kalau tak isap rokok tak ada girlfriend. Macam tu lah, macam dahsyat lah dia punya
apa doktrin-doktrinnya. Padahal benda ni adalah merosakkan kita punya diri kan, macam tu kan. So seterusnya next. Okay, seterusnya adalah song. Yang tu tak cakap tadi akan banyak kali cakap dah kan. Banyak kali dah cakap. yang song yang banyak-banyak dekat ni. Itulah dia kita tak boleh kita tak boleh nak senyap nak berdiam diri tentang untuk menyatakan kebenaran. So kena cakap dah kebenaran tu. Tapi betapa peritnya untuk mengetahui dan memberitahu kebenaran tu, kita sendirilah yang akan tapis kan. Macam mana kita ni buat pilihan tu. So akak just cakap kebenarannya dan macam mana nak terima tu atas diri kita sendiri lah kan. Even macam song kan, macam yang sebelum ni macam kita akan fikir macam apa benda-benda song yang turun ni mestilah apa benda-benda K-pop ataupun benda-benda yang nampak obviously, tapi sekarang bahasa Arab pun digunakan untuk benda-benda yang tak sepatutnya kan, macam sebelum ni kan. Kita ingat macam kita yang tak tahu bahasa Arab kan, macam ikut je macam bunyi macam macam selawat, rupanya dia puji rupanya dia puji perempuan yang macam matamu cantik, benda-benda macam ni kan. Sebenarnya sepatutnya bahasa Arab ni kita fikir macam selawat ke, puji Rasulullah ke, puji sahabat ke kan. Tapi sekarang dah tu kan. Macam tu lah. Tak ada cakap lah kat sini kan. Nanti boleh cari. Okay. So seterusnya seterusnya adalah sport kan. Sport ni tahu kan, tu yang atas tu nama apa? Quran ni dia punya atlet gimnastik kan. Masya, tapi dia Islam. Pakai gimnastik macam mana kan. So macam tu lah. Akak dulu ingat ke Quran ni Cina. Tapi dia Islam. Sebab nama dia N kat belakang. Itulah. Lepas tu kalau hoki kan. Hoki tengok lah. Cuba tengok yang baju orang tu Malaysia kan. Baju hitam tu agak confused sebenarnya, lelaki ke perempuan? Macam tu lah. Faham tak bila perempuan ni masuk sport, dia akan jadi lelaki yang macam tak ada dah macam ada je sifat perempuan tapi dah macam separa dah jadi. Itulah kan. Dan tengoklah ibu bapa tudung pun macam still lagi ketat kan. Tapi sepatutnya macam mana kita cara kita berpakaian. Kita cakap dia kan, Islam tu sangat menjaga wanita kan. Macam mana kita kena berpakaian. Macam tu dia kat situ. Macam mana kita kena berpakaian? Longgar ke, nipis ke, ketat ke, tebal ke? Okay. Tulis kat situ nanti kakak ni baca. Okay, so seterusnya adalah bila kita tengok kepada sport kan, macam FIFA pukul 2-3 pagi dah bangun kan. Nak tengok FIFA semata-mata. Lepas tu esok solat subuh tak tahulah solat ketat. Subuh gajah ke, subuh densor ke kan. Ataupun bangun esok cuti lah bos, FIFA semalam. Itu ada juga kan. Bukan setakat patutnya tak solat tu lagi teruk lah, tapi manusia sekarang dah macam sebab sport tu saya ambil cuti. Sanggup apa? Tak tahulah, mungkin ada kot orang yang macam mungkin kalau kita bekerja kan macam dia ada cuti dia berapa hari dalam setahun kan. Mungkin ada orang yang macam simpan cuti untuk tengok FIFA. Maybe kan macam tu. So seterusnya next. Seterusnya ni ke berapa ni? 5 dah? 15. Okay. Sikit nak jangan live ni. So 5S kelima, phone ke, tab ke, TV ke, wayang ke, benda-benda yang ni LCD pun LCD pun boleh jadi GF kan. Tu 10 upcoming boys love kan, Thailand kan. Bukan setakat love biasa ni, boys love maksudnya macam lelaki dengan lelaki kan. LGBT tu macam dah jadi trending dekat Thailand, dekat Filipina kan. Banyak lah benda-benda tu yang maksudnya sebelah kita je. Kelantan yang Serambi Mekah pun paling dekat dengan Thailand kan. Mungkin dah dahsyat lah benda tu kan. Lagi startup kan. Tu yang tu tak tahulah apa konten ceritanya tapi trending lah.
So lagi yang perempuan tengok dia punya iklan tu. So kan sikit-sikit lah cakap yang kan kalau filem dekat Malaysia dia kena tapis sikit-sikit. Kalau cerita ni cerita macam sikit kan. Pada macam dia cakap kena sihir kan. Dah macam sangkut. Kita tak sangkut. Sekarang dah okey ke Syasha? Slow. Syasha. Sekarang sekejap lagi ke Syasha? Okey dah, okey. Alhamdulillah. Okey. So banyak lah kan. Macam perempuan ni bodoh kan dalam skrin juga. Perempuan ni jadi bahan dagangan dalam skrin. Lepas tu apa lagi skrin buat kan? Sampai ke kalau artis ni kena bawa watak yang dia bawa dalam cerita dalam reality dia. Salihah want to join. Okay, Alhamdulillah Salihah. Lepas tu kalau drama kan, drama-drama ni mesti main. Kalau yang benda-benda yang trending dekat TV mesti main dimainkan pukul 7 waktu nak solat maghrib, yang waktu solat paling singkat dalam dunia. Tapi waktu tu juga lah nak mainkan cerita tu ni kan. So dia effect sangat lah. So macam kita macam menduakan hubungan kita dengan Allah tapi mengutamakan hubungan kita dengan skrin. Padahal skrin tu tengok lama sakit mata, tengok lama migraine kan. Itu lain. So dahsyat lah dia punya ni. Ada keluar. Apa? Test. Okay. Kalau artis ni macam sampai ke macam kau dalam cerita ni kau jahat cerai kau sekarang dengan suami kau. Sampai macam tu sekali dia punya efek daripada cerita tu kepada tu kan. Sampai kau kena sihir, kena ni kan. Sampai macam tu sekali padahal cerita je. Kan bodohnya manusia ni sebabkan cerita boleh jadi efek macam tu sekali sampai kayak rosak lah semua benda. Ya. Nak tutup tab kot. Okay. Next. Okay. So setelah kita tahu kan 4S dan 5S dan sejarah-sejarah dulu apa yang GF dah buat dulu. Apa GF yang dah buat zaman Rasulullah, zaman sahabat, zaman kita kan. So sebenarnya dia sangat mengefek kepada diri kita kan. Cakap tu dari situ kan. Kita menjadi bisu, pekak dan buta. Tapi secara realiti ni kita nampak semua tapi so dahsyatlah benda ni kan. Sebab apa aku cakap macam tu? Next. Okay, tengok gambar ni. So siapa kita sekarang? Maksudnya siapa yang dalam apa panggil aquarium apa panggil? Dalam balang tu. Siapa dalam balang tu agak-agak? Semua orang jawab. Dalam balang ni siapa? Dalam komik ni yang dalam balang tu siapa? Agak-agak. Jelas tak? Boleh buka mic kalau nak komen. Ni last slide akak sini. Siapa yang dalam balang ni? Agak-agak je lah. Tak nama akak boleh juga. Kak Amira. Kita yang kat luar ke kat dalam? Siapa jawab dapat pahala. InsyaAllah. Apa sabit? Kita tak dengar ni. Dengar je kan? Siapa dalam gambar ni, gambar yang sedang di akak saya. Kita yang mana? Okay, Syafika. Kita yang mana tu Syafika? Yang dalam tu.
orang yang terkena GF dalam balang Okay. Kita kat luar. Okay. Kita terima je pendapat semua. Okay, kita terima pendapat semua. Ada lagi? Saya kot. Okay. Lagi-lagi? Siapa lagi tak jawab? Boleh jawab. Kalau tak, tak adalah. Saja. Jadi usul saya tak ada. Okay so jawapan semua orang. Saya cakap Mi. Okay, tadi akak tanya kan, siapa yang dalam balang yang dalam balang tu lah. Tu siapa yang kat luar kan. So dalam balang tu adalah orang yang terkena GF ni. Sebab tu akak cakap dia kan, apa yang berlaku dekat umat sekarang adalah pekak, bisu dan buta. Ibaratnya macam hidup kita dengan dunia kita je. Kita dah tak nampak dah dunia dekat luar. Dunia realiti kita dah hilang daripada realiti sebenar kan. Ibaratnya macam kita mencipta syurga kita sendiri. Lepas tu tak dapat syurga yang sebenar. So dahsyat dalam benda tu kan. Kita tahu kan saudara-saudara kita dekat Palestin, Syria, Lebanon, Syam kan, banyak sangat terefek dengan perang secara fizikal kita kan, perang secara perang lah. Maksudnya secara fizikalnya dia orang ditembak kan. Tapi kalau kita senjata dia yang yang digunakan untuk serang kita adalah guna media, guna hiburan, guna benda-benda yang menyeronokkan kita. Tapi sahabat-sahabat kita dekat luar sana, dia orang ni dia diserang secara benda yang menyakitkan dia orang. Bukanlah hiburan kan. Bom tu bukan hiburan kok kan. Tak sangat menyakitkan sampai boleh bunuh antara mak dan anak kan macam tu kan. So dahsyatlah benda tu kan. Harta dia orang dirampas, tanah air dia orang dirampas kan. Tapi sebenarnya kita kena faham, kita ni Islam bukanlah berada pada negara-negara yang dikotak-kotakkan oleh Zionis ni, tapi kita adalah Islam adalah satu khilafah, maksudnya satu pemerintahan yang sangat besar dekat dunia ni. Tapi sebabkan sekularnya kita disekularkan oleh orang GF ni, menyebabkan kita rasa macam Palestin tu biarlah dia negara dia. Indon kena ni, dia negara dia. Xinjiang kena ni, dia tak apa, dia negara dia. Dia tak apa, mak dia. Dia tak apa, ayah dia. Kalau kita mungkin dalam family kita sendiri pun macam atau ada kan orang serta family yang macam pergi sekolah contohlah kan, tahu pasal kes orang ni macam tak apalah adik, tak payah kisah dia. Adik buat kerja adik je, adik belajar je. Tapi lagi dahsyat dulu, pernah tengok dulu yang drama Indon. Hantar anak, contoh nama anak dia apa kalau Rita lah, kalau Indon biasanya nama Rita macam tu kan. Rita pergi sekolah cari boyfriend tau. Tak payah belajar pandai tak apa. So macam kita macam ibaratnya macam mencipta dunia kita sendiri. Ataupun kita macam berada dalam dunia kita tapi kita tak nampak dunia luar. Yang menyebabkan kita rasa macam kita fikir seronok kita je. Tapi sebenarnya benda tu adalah menjadi menjadi tanggungjawab kita juga. Maksudnya macam kita kena tahu juga pasal benda lain. So itulah sangat dahsyat kan, efek-efek GF ni kepada diri kita kan. Menyebabkan kita rasa macam kita ni robot yang macam hanya tunggu masa je untuk badan-badan kita ni disembelih dan dipotong-potong oleh golongan-golongan GF ni. So benda-benda ni dahsyat lah kan. So akak nak semua orang tengok video ni. Okay, sekejap. Saya tak payah live pun. Kalau nak stop boleh. Sekejap kita sikit lagi. Sekejap. Asyik. Awak kena stop sharing screen audio. Sebab tadi awak tak tutup share screen. Okay, so kita ada 2 video. Nanti akak terus sambung so tengok dulu video ni. Dengar dah hayati betul-betul.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله Kita kena berjuang untuk agama ini sungguh-sungguh. Jaga agama kita dengan baik, sungguh-sungguh. Lalu hidup ni dengan rasa cinta, dengan rasa sayang. Nama asyku bathi wa huzni ila Allah. Kepada Allah aku adukan kesedihan dan kesusahan. Okay. Sekejap So ada video kedua. Dengan Hayati juga. Dia automatik. Tapi yang ni bahasa Indon tau. So kita faham je. Stay. Mana? Saya skin. Masa sudah.
Hari kemenangan telah terlewati. Namun apakah umat ini memang sudah menang? Apakah umat saat ini sudah kembali menjadi khairu umat? Karena hingga detik ini masih terdengar dari berbagai penjuru tangis kepedihan umat yang tiada henti. Tangis pilu berharap keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Palestina masih terkoyak. Suriah terus bergejolak. Rohingya terkatung tak bertepi. Bahkan tak ada Ramadan bagi Uighur. Indonesia negeri tercinta masih dihujami masalah besar. Ragam perjanjian dengan asing terus jerat negeri ini dengan hutang. Gadaikan aset-aset umat, hancurkan kedaulatan bangsa. Keterlibatan dengan obor One Belt One Road yang digagas Cina menambah ranjau jeratan hutang atas nama pertumbuhan ekonomi, ibarat domba yang diperebutkan oleh serigala lapar. Tidakkah kita membuka mata? Sudah banyak negara yang jatuh pada jebakan Cina saat terlibat dalam obor. Tak mampu membayar hutang, akhirnya aset rakyat dan kedaulatan negara pun digadaikan. Penguasa yang zalim dan curang, keputusan sidang MK yang mengecewakan, menambah luka hati rakyat. Begitupun tempat tinggal kita saat ini, Tatar Sunda yang dikenal santun dan islami, tak berbeda kondisinya. Masalah sosial tak kunjung usai, bermunculan akibat penguasa yang enggan terapkan Islam sebagai sistem kehidupan. Umat butuh perisai yang akan menolak semua racun yang ditebar oleh kapitalis sekularis dan akan melindungi dari tusukan-tusukan liberalis yang bisa melukai umat, hingga air matanya akan berhenti mengalir dan berbagai nestapa akan pergi, digantikan kehidupan yang berkah penuh rahmat untuk semua. Ya, 17 orang lagi, alhamdulillah. Saya dah kan. Okay. Faham tak video tu? Video pertama faham kan? Kan, so dalam video pertama tu ceritakan tentang kerajaan Bani Umayyah, macam mana waktu sebelum Bani Umayyah tu tumbuh, maka ada orang yang memperluaskan kuasa yang iaitu Tariq bin Ziyad kan, dengan Musa bin Nusair kan, murabi dia. So kita pun boleh jadi sebagaimana Tariq bin Ziyad dengan Musa bin Nusair meluaskan kuasa Bani Umayyah. Okay. Dan macam mana figure Umar Abdul Aziz kan, sebagai khilafah Islam pada waktu tu yang macam setiap benda mesti kena dengan sistem Islam, mesti guna sistem Islam kan. Dan kita tengok kan dekat ujung-ujung tu kan macam ABLU kan, suara ABLU cakap. So maka tugas kita sekarang kan macam untuk bangkit kembali kan, supaya kita dapat gemilang sebagaimana zaman-zaman khilafah dulu kan. Dan tengok video kedua tu adalah realiti umat kita sekarang yang macam susah kan kita nak bangkit balik kan, tapi benda tu bukanlah mustahil kan. Macam tadi kan dalam sepanjang sharing tu saya akak ada share sikit kan, macam apa yang berlaku dengan politik kita, apa yang berlaku dengan sosial kita, apa yang berlaku dalam sistem pendidikan kita kan. Dan sistem negara kita adakah kalau semua orang kan agak-agak kan, dan soalan ni memang selalu akak-akak tanya kan, adakah Malaysia ni menggunakan sistem Islam? Ada ke negara dalam dunia ni yang menggunakan sistem Islam secara keseluruhannya? Jawablah kat situ kan, jawab dekat chat. Okey. Jawab. Okay.
Tak ada kan, Natasha cakap. So macam mana kan, macam mana kita nak bangkitkan balik kan sistem Islamiah, khilafah Islamiah kan. Sebab segala masalah-masalah ni kita tak boleh bangkit dengan hanya seorang je yang faham. Kita macam cakap, PM kena faham, PM kena buat ni, parti politik yang kena buat, ulama lah kena buat, cikgu lah yang kena pantau anak-anak ni. Parents, kadang-kadang parents yang menyalahkan cikgu kan. Saya hantar anak saya sekolah, kenapa tak jaga betul-betul? Tengok anak saya ni sakit dah. Tengok anak saya ni masalah dah. Salahkan lagi. Tudingkan jari kepada orang lain. Tapi sebenarnya kita ni kan, kalau kita tengok kan, kalau kita tunjuk macam ni kan, tunjuk macam ni kan. Jari kita lagi banyak tunjuk pada diri kita sendiri kan. Yang ni kan. 3 kat diri kita kan. Lepas tu sebenarnya diri kita yang perlu dituding. Maksudnya kita yang kena buat sebenarnya. Kalau kita nak suruh orang lain dan kita tak buat, macam mana sistem nak bangkit balik kan? Macam mana kita nak bangkit balik kan keadaan umat yang sangat-sangat teruk sekarang kan? Dan kita keep on ditipu dan ditipu kan. Macam yang dia cakap kepada jiran kita kan, cakap yang Indonesia sekarang sangat ditipu dan ditipu oleh China. Tapi kita tak tahu Malaysia ni kena tipu lah. Hakikatnya kita pun ditipu. Kan? Dekat Johor tu kan, tempat kawan akak kan, seberang rumah dia sikit je ada penempatan Cina. Cina daripada Singapura ataupun Cina daripada Cina juga maksudnya dia dah sikit demi sikit mengambil tanah kita, tanah Islam, tanah air Islam kan, watan bagi Islam ni kan. So kita takkanlah kita nak berdiam diri dan kita menunggu macam sebagaimana kita dulu dijajah oleh puak-puak penjajah kan. Tapi sekarang macam dahsyat lah kan. Anak muda sekarang tak sedar kan. Macam kita ni macam ibaratnya macam lupa dah kan apa yang dah nenek moyang kita buat kan. Ucapan ni biasa kita akan dengar waktu merdeka je. Tapi akak tak tunggu merdeka, akak nak cakap juga sekarang kan. So kita lah sekarang yang nak memerdekakan jiwa kita sendiri. Nak memerdekakan jiwa kita daripada benda-benda yang mengongkong kita kan. Yang melimitkan tangan-tangan kita, tenaga-tenaga kita, fikiran-fikiran kita untuk menjadi abid dan khalifah kepada Allah. So macam mana kita nak menghindari diri kita daripada GF ni kan. So Hijab Alila cakap Hijab Alila ni adalah dekat Indo punya ni. So banyaklah inspirasi daripada sahabat-sahabat kita daripada Indo kan, yang dah jumpa formula dia, dan ramai je kan orang-orang Malaysia yang dah jumpa formula dia kan, yang join Yusra untuk perbaiki balik kan kehidupan diri dan kehidupan umat sendiri kan. Cakap belajarlah sejarah, perbanyak dan perkuatlah ilmu Islam kan. Lepas tu berkumpullah dengan orang yang soleh kan. Sebab itulah kita buat usrah kan. Amalkanlah Quran dan Sunnah. Maksudnya even kita tak nak hafal ke, tapi bila kita buat tu macam ingat ada hadis Rasulullah cakap macam ni. Ada hadis Rasulullah cakap kalau kita ni tak ada ilmu, kita akan masuk lubang biawak. Ada hadis cakap macam ni kan. So even kita rasa kita ni tak nak hafal, tapi kita belajar Quran dan Sunnah kan. Tahu mana hadis falsuan itu kan. Macam rasa berat. Joinlah usrah kan untuk kita sama-sama berubah kan. Kakak ni bukan perfect sangat, tapi kita dalam perjalanan on the way untuk menjadi manusia yang sempurna di sisi Islam kan, bukan dari sisi manusia kan. Sebab kita nak memenuhi ekspektasi Allah kan, bukan ekspektasi manusia. Seterusnya meninggalkan nafsu dan cinta dunia kan. Even benda tu berat, agak berat macam susah pun benda tu kan. Tapi mujahadah kita, perjuangan kita tu akan berakhir waktu kita ni dah Allah cakap maka masuklah syurga kan. Masuklah syurga Atasha, masuklah syurga Syasha, masuklah syurga Alifah, masuklah syurga Syafiqah. Masuklah syurga kan. Semua yang ada kat sini. Tak perlu tak payah kecil hati kalau akak tak sebut, tapi yang penting Allah menyebut nama-nama kita, dan last dekat syurga nanti kita yang layak untuk masuk syurga. Bukanlah semata-mata macam tengok je sahabat kita masuk syurga kan. Takut kan. Macam orang selalu cakap kan. Kalau orang cakap macam kalau aku tersasar maka tariklah aku. Tapi kalau kita berkawan dengan orang yang tak mampu untuk tarik kita ke syurga, macam mana siapa yang nak tarik kita kan? Kalau kita tak buat apa sunnah Rasulullah, macam mana Rasulullah nak tarik kita masuk syurga? Macam mana sahabat-sahabat ataupun syafaat yang layak untuk kita dapat tu, siapa yang layak untuk bagi syurga kepada kita kan? So dengan kita bersahabat dengan kawan-kawan, kita buat sunnah Rasulullah kan, dan kita berpegang dengan Quran dan risalah Allah sendiri yang melayak kita untuk syurga sendiri kan. Lepas tu seterusnya adalah berdakwah di jalan Allah. So berdakwah tu bukan benda yang macam
kena pergi tinggalkan belajar kan, tapi kita buat je lah kan apa yang mampu kita kan. Ajak contohlah kan, paling simple lah korang boleh buat kan. Macam nak buat usrah kan, tiba-tiba minggu tu tak ada orang tanya usrah video ataupun macam kan usrah online kan. Susah kan macam nak kena contohlah dalam usrah tu ada 8 orang, lepas tu kakak usrah seorang je. Nak kena kontak ni. Tapi antunah lah yang macam semua orang kena make effort lah. Sebab kita tahu kan kenapa kita join usrah adalah untuk kita ni jauh daripada JN dan kita nak buat tujuan hidup kita sendiri kan. Akak dulu pun macam nakal je, sampai sekarang nakal. Tapi kita nak buat kan, kita nak berubah tu sendiri kan. Itulah dahsyat lah kan. Tu baru sikit lah video-video kan, tapi realiti ni baru banyak lah kita tak boleh nak ceritakan kan kat sini, tak sampai. So banyak lagi benda yang kita nak kena belajar untuk kita firmkan diri kita dengan risalah Islam ni sendiri kan, sistem Islam ni kan. Takut-takut kita ni jadi orang yang tak yakin dengan Islam kan. Na'udzubillah min zalik. Okay. So setakat tu je lah kat malam ni. Sekarang 10.56. Ada masa 4 minit lagi. Walaupun tadi akak cakap kita start 9 suku, kita habis 11 suku. Tapi akak habis pun sebelum pukul 11 lah. So ada tak orang nak tanya ataupun feedback ataupun rasa macam apa yang saya nak buat lepas ni? Apa yang saya nak buat lepas ni? Apa yang saya nak buat dengan usrah saya? Saya nak apa dalam usrah ni sebenarnya kan? Apa-apa je. Apa yang terkesan ke? Perasaan ke? Bila tengok GF ni rasa macam susah ke senang? Yang itulah pertamanya akak tanya susah tak nak buang GF ni daripada diri? Susah tak? Tu rasa macam saya dah selamat lah daripada GF ni. Iman saya dah kuat. Iman tak dapat. Tiba-tiba nyanyi. Okay. Ada tak? Stop present. Tengah tulis. Panjang stop. Oh, Aina. Betul lah. Oh, kat ni. Aina. Bagus tu. Oh, okay. I see. Okay, susah. Lagi-lagi yang screen tu. Susah kalau kita buat seorang-seorang kan. InsyaAllah. Okay, Syafiqah ajak lagi kawan-kawan. Sikit ni budak expo yang join usrah ni. Kecewa lah. Tak ada. Okay. Syafiqah boleh je ajak siapa-siapa. Yang bukan UPM pun boleh je nak ajak kan. Sebab kita bukanlah tu kan. Sebab kita akan cakap dia kan. Tak ada. Esok kisah bio. InsyaAllah. Barakah lah kan untuk Syafiqah kan. So. Okay. Ada lagi? Okay. So macam bila kita tengok benda ni kan. So sebab itulah macam bila kita tahu tu mestilah kita nak ubah kan. Bukanlah semata-mata teori kan. Kita nak laksanakan pada amal kita. Okay.